we move into schedule awakening. Schedule awakening ini for children who having this sleep terror or parasomnia. Ataupun terjaga tengah malam menjerit-jerit, menangis, ataupun yang sleepwalking. Okay. Bagi tuan-puan anak-anak yang mengalami masalah ni, mungkin dia boleh tidur pada pukul 10 malam, tapi dia kerap terjaga, hari-hari terjaga pada pukul 3 pagi, menjerit dan menangis. So apa ibu bapa penjaga boleh buat? Kalau dia biasa terjaga pukul 2 pagi, saya bagi contoh 2 pagi kita kejutkan anak tu setengah jam sebelum kejadian dia terjaga dan menjerit. Contohnya dia akan terjaga pada pukul 2 pagi. Kita kejutkan dia pada pukul 1:30. Cara kita nak kejut, kita datang dekat katil dia, kita tepuk slowly, kita gosok badan dia, kita cakap bangun, slowly. Jangan kasar, jangan terlalu kuat sangat, sampai anak tu terjaga. Terjaga tu maksudnya dia terbuka mata. Kalau dia dah terbuka mata, kita tidurkan dia balik. Kita cuba tidurkan dia balik. Okay? Dan contoh, saya bagi contoh lain. Kalau biasa anak tertidur pada pukul 9:30 malam, tapi dia akan terjaga pada 11:30 malam. Itu waktu dia akan terjaga untuk menangis ke, menjerit ke. So kita kena kejutkan dia pada pukul 11 malam. Alright? Setengah jam sebelum kejadian tersebut terjadi. Okay? So kalau dan perkara ni kena buat hari-hari. Kalau dah buat hari-hari, minggu dalam masa seminggu tu 7 hari kita buat, minggu seterusnya kita dah nampak mungkin ada hari yang anak dah tak terbangun, tapi jangan kurangkan lagi. Kalau kita nak kurangkan sehari je. Satu hari je yang kita tak kejut. Lagi 6 hari kita kejut. Dan minggu yang berikutnya, minggu yang ketiga tu kita boleh kurangkan 2 hari tak kejut. Lagi 5 hari kita kejutkan dia. Buat schedule awakening. Okay, now we move into faded bedtime. Faded bedtime ni for problems initiate sleep or prolonged sleep latency. Bagi anak-anak yang tidur lambat. Okay, kalau anak-anak yang tidur lambat, contohnya tuan-puan mungkin ada anak yang tidur pada pukul 2 pagi. Semalam dia tidur 2 pagi. Hari ni kita nak tidurkan dia pukul 10 malam. Susah. Boleh tapi susah. Mungkin hari ni dia tidur pukul 10 malam, mungkin pukul 2 pagi, 3 pagi dah terjaga. Dia tak dapat tu sebab circadian rhythm tu. So apa kita boleh buat? Kita kena kurangkan sikit-sikit. Semalam dia tidur ataupun biasanya dia tidur pada pukul 2 pagi. Hari ni kita cuba tidurkan dia, kita nak bagi awal sikit, which is pukul 1.45 pagi. Okay? Selama 2 hari. Besok pun pukul 1.45 pagi. Lusa kita cuba kurangkan lagi. Sikit-sikit. Bagi anak yang tidur lambat. Jangan semalam biasa dia tidur 2 pagi, hari ni kita nak tidurkan 10 malam. Susah sikit dia akan ganggu circadian biological clock dalam kat otak tu sebab dia dah synchronize. Okey, yang ni tak apa, yang ni saya tak ni lah, ini coach ni. Okey, chronotherapy. Chronotherapy bagi anak-anak yang anak perempuan yang tidur dia waktu tidur dia tak sekat, kita tak ni irregular Okey. Mungkin ada anak-anak yang waktu tidur dia dah jadi, waktu tidur dia mungkin tidur pada pukul 5 petang sampai 12 malam. Dan benda tu dah jadi rutin hari-hari. Maksudnya waktu malam tu lepas pukul 12 tu dia akan berjaga sampai pagi, sampai keesokan harinya pukul 5 petang dia akan tidur. Kalau bagi tuan-puan, bagi anak-anak yang mengalami masalah, kita boleh buat chronotherapy. Chronotherapy ni di mana biasa dia tidur pukul 5 petang. Hari ni kita boleh delay sikit pada pukul 6 petang. Esok 7 petang, 8, 9. Sikit-sikit. Kita cuba adjust sikit-sikit. Jangan terlalu adjust. Jangan biasa pukul 5 petang dia tidur sampai 12 malam. Hari ini kita nak tidurkan pukul 8 malam. Susah. Dia akan rutin mereka akan terganggu, dia akan terjaga tanpa sebab. Alright? Susah. Dia akan disrupt dia punya waktu tidur tu. Okay, stimulus feeding. Stimulus feeding just specifically target for co-sleeping. Usually our child is sleep with us. Okay, tapi ada hari, mulai hari ni kan, wife pun cakap dekat husband dia, bang, hari ni sekarang ni waktunya lah kita kena asingkan tidur dengan anak kita lah.
kan. Mungkin wife cakap macam tu kat husband. Husband cakap, iyalah hari ni kita kena tidurkan asing lah dengan dia, inilah waktunya. So, bila nak asing kan, biasa anak tu tidur satu katil dengan kita, sebilik tidur dengan kita katil sama. Hari ni kita nak tidurkan bilik asing, nak tidurkan dia seorang-seorang, susah. Mungkin susah, mungkin dia akan menjerit, dia menangis, dia tantrum ke, dia tak suka lah, so dia rasa takut nak tidur seorang lagi. Apa ibu bapa boleh buat? Kita buat stimulus feeding. Stimulus feeding, macam biasa anak tidur dengan kita pada atas katil yang sama dengan kita. Selama 2 hari, mulai hari ni dan esok, kita cuba tidurkan anak katil berasingan tapi dalam bilik tidur kita juga selama 2 hari. Okay? Kalau dia dah okey, lusa kita cuba bagi dia tidur dalam bilik dia, tapi ibu atau ayah salah seorang kena tidur dengan dia dalam bilik dia selama 2 hingga 3 hari. Kita biasakan macam tu. Dan hari yang seterusnya kita cuba tidur dengan dia dalam bilik dia. Katil yang mungkin tempat tidur yang berasing kan. Tapi bila dia dah tidur lena, tengah malam kita bangun, kita pindah tempat tidur. Dia nak asing ke tempat tidur, sikit-sikit stimulus feeding. Alright? Okay, last one will be the reinforcement. Reinforcement apa ni, dia lebih kepada macam ganjaran dengan pujian. Mungkin ibu bapa kebanyakannya mungkin dah familiar tentang ni. Okay, just say short je lah. Praise praise dengan label praise. Praise ni, kalau anak kita tidur awal, kita cakap dia pandai, kita puji dia, kita cakap bagus, kita hug dia, kita peluk dia, kita thumbs up dia. Okay, kalau dia tidur awal ataupun dia apa ni, dia dengar, dia boleh tidur seorang, so kita bagi pujian. Tapi kalau bagi anak-anak tuan-puan yang dia faham, walaupun dia tak boleh balas, dia tak boleh pertuturan dia mungkin ada masalah, tapi dia faham apa kita cakap, apa kita sampaikan, kita cuba pakai yang best sikit lah, advance sikit, label praise. Label praise ni di mana kita bagi pujian dan kita nyatakan sekali kenapa kita puji. Contohnya saya bagi contoh, anak mama sekarang dah strong lah, dah kuat dah, boleh tidur seorang. Kita cakap dia kuat dan dia sebab dia boleh tidur seorang. Anak mama sekarang hebat lah, pandai lah dia, dah boleh tidur awal. Yes, kita nyatakan macam tu. Kita cuba nyatakan kalau bagi anak-anak yang faham. Label praise. Okay, then reward or token economy. Reward and token economy pun sinonim dengan kanak-kanak autism. One of the medium for treatment for them for behavior, behavior management, behavior approach. Ibu bapa boleh buat chart ni, print ke ataupun just lukis sahaja pada kertas A4. Contohnya I'm working for apa? Contohnya kita tahu anak kita suka apa yang dia suka. Kita kena pastikan apa yang betul-betul dia suka. Contohnya dia suka coklat. Contohlah sebagai contoh, ataupun dia suka potato chips yang contohnya Pringles ke apa ke. Kita ataupun get toys pun boleh kita tampal dekat sini. I'm working for toys for example. Yang bintang ni, kalau hari yang anak tu tidur awal ataupun dia boleh tidur seorang, dia tak tidur lambat, dia tak main handphone ke apa, dah bagi dia satu bintang. Dan hari seterusnya kumpul, dapat satu bintang. Hari ketiga dapat. Kita kumpul sampai bintang ni cukup, kita bagi. Kita pakai reward or token ekonomi. Bagi anak-anak yang faham, walaupun masalah pertuturan ke, tapi dia faham, saya sangat galakkan guna token ekonomi. Guna token ekonomi supaya dia akan lebih behave, dia akan ikut kita. Okay, last. Just daytime routine. Daytime routine ni macam saya tahu sekarang kita macam musim PKP susah untuk pergi playground, keluar ke. Tapi kalau ibu bapa boleh bawa anak pergi playground ataupun bawa pergi keluar untuk physical activity, okay, bagus. Tapi kalau tak boleh, cuba buat di rumah. Okay, mungkin anak-anak tu dia yang kita tengok dia physical dia pun kuat, dia pun lari-lari, flapping hand, hyperactive. Tapi itu yang tak not structure. Kita kena bagi yang structure. Contohnya ada yang merangkak, melompat, memanjat, structure activity. Sebab bila dibuat pada siang hari ni, nanti waktu malam badan dia lebih tenang, calm, regulate and senang untuk tidur. Ni daytime routine. Okay, this is just a sleep practice. Just practice, keep the bedroom cool, dark and quiet. Okay, help them
feel calm and secure, establish a sleep ritual. Contohnya toothbrushing, okay. But please just bukan avoid, just delay for just identify whether your child having the oral hypersensitive. Kalau ada, if the child, your child having the oral hypersensitivity, please make this routine earlier, 3 jam, 2 jam sebelum waktu tidur. Okay, bed and wake time sama, kena kekalkan. Avoid stimulant, right? Consult your, anything kalau ada masalah, consult your pediatrician, beritahu dengan doktor bila next appointment, beritahu, maklumkan pada doktor masalah tidur sekian. Dan aktiviti siang hari kena penuh. Okay. Lagi satu, kalau macam saya nak, sebelum saya last, bagi anak-anak yang senang cepat rasa lapar ataupun picky eaters, waktu makan malam kena selitkan diet yang ada unsur karbohidrat. Karbohidrat, sumber karbohidrat macam nasi atau roti. Sebab sumber karbohidrat dia akan delay dari hunger, the feeling of hunger, rasa lapar tu dia akan delay sikit. So mungkin dengan kita buat teknik ni, kita bagi makan sikit yang ada karbohidrat, ataupun kalau dia suka karbohidrat better, tak apa. Tapi kalau yang tu kita bagi sikit supaya dia tak terjaga tengah malam sebab lapar. Dia akan cari makanan ke ataupun dia susah tertidur. Okay, just ini tak apalah, ini just assessment. I think that's all from me. Thank you.